Assalamualaikum dan salam Sarawak aku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Fokus utama, seramai 1,500 murid sekolah di kawasan Parlimen Putrajaya menerima voucher khas Back to School menjelang sesi persekolahan yang bakal bermula pada 20 Mac ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, setiap penerima akan mendapat RM100 yang boleh digunakan dalam tempoh 6 bulan. Katanya dengan adanya bantuan pendidikan yang disalurkan ini dapat meringankan beban para ibu bapa membeli kelengkapan sekolah anak-anak dan sudah semestinya ada yang memerlukan peruntukan untuk membawa anak-anak membeli peralatan sekolah. Ujarnya lagi, bantuan ini disalurkan kepada warga Putrajaya dengan kerjasama semua pihak ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di kawasan tersebut. Sehubungan itu katanya sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan pendidikan boleh berbincang bersama-sama di peringkat Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri DUN. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan voucher khas Back to School Parlimen Putrajaya di Kuching pada Ahad. Sementara itu, ketika ditemui pemberita selepas majlis tersebut, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata, kepimpinan parti di Sarawak dan masyarakat diminta untuk memaklumkan kepada Kementerian Peladangan dan Komoditi KPK sekiranya terdapat pekebun kecil industri komoditi di negeri ini yang terjejas. Yang di Johor memang dah dikenal pasti. Jadi kalau ada kita mengharapkan kepimpinan parti kita dan kepimpinan masyarakat akan maklumkan kita lah kalau ada yang terjejas di Sarawak akibat banjir. Kita dah kenal pasti, lepas ni pasca baru kita nyerahkan lah bila sudah selesai keadaan macam di Johor. Banjir masih ada, air belum turun habis. Bila selesai kelak kita akan mantuk lah. Biasanya kita akan mantuk juga dengan mantuk cuci rumah dan sebagainya. Jelasnya lagi, bantuan tersebut adalah bagi sektor peladangan yang melibatkan lada, koko, getah, kelapa sawit dan sebagainya. Jadi kita akan melakukan CSR. Itu sebenarnya program CSR daripada agensi kita dan juga syarikat-syarikat besar untuk membantulah meringankan bebanan setidaknya, terutamanya peralatan berhubung kait dengan peladangan yang hilang dan sebagainya. Ya, kita memang menyediakan bantuan program ini. Cuma dalam sektor peladangan, Sidak Pertanian ada programnya pun, sidak lain pun, kebajikan pun ada programnya pun. Itu cuma dalam sektor peladangan, lada, koko, getah, kelapa sawit dan sebagainya. Tapi kelapa sawit biasanya si rosak lah, getah pun si rosak, cuma kadang peralatan dia hilang. Ya, yang kita cari bantuan lah. Cuma lebih kepada peralatan yang kita dah kenal pastilah. Melalui agensi dan badan yang mula program CSR. Laporan seterusnya, penduduk di kawasan Betong yang mempunyai tanah sendiri diseru agar menceburi industri pengeluaran jagung bijian. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Uga Embas berkata pengeluaran jagung bijian masih kurang di negeri ini, di mana Sarawak masih bergantung dengan jagung bijian import dari luar yang digunakan untuk makanan ternakan seperti ayam dan lembu. Ujarnya dengan menanam jagung bijian sendiri atau diusahakan secara tempatan dapat menjimatkan kos makanan haiwan ternakan. Katanya usaha-usaha ini dapat memperkasakan dan mempelbagaikan aktiviti ekonomi masyarakat setempat selain aktiviti ekonomi sedia ada, sekaligus membantu menambahkan pendapatan mereka. Menurut beliau lagi, kerajaan mempunyai pelbagai aspirasi untuk meningkatkan pendapatan rakyat seperti yang digariskan dalam Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Namun usaha ini memerlukan iltizam dan pelibatan orang ramai agar ianya berjaya. Beliau berkata demikian semasa meninjau kursus pembuatan kek lapis kukus anjuran pergerakan wanita PBB Cawangan Bukit Saban di Sepauh pada Sabtu. Mengenai kursus tersebut, beliau berkata ia salah satu usaha menambah kemahiran golongan wanita agar mereka boleh menjana pendapatan untuk keluarga. Dalam hal ini, beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak beriltizam akan berganding bahu bersama Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu untuk memajukan sektor pendidikan dan ekonomi di DUN Bukit Saban. Seramai 200 wanita terdiri dari penduduk Rumah Panjang, Kampung Melayu Sepauh dan masyarakat Cina di Pekan Sepauh menyertai kursus yang dianjur dengan kerjasama Yahoo School of Skills, Kuching.
Di Lawas pula, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bersama rombongan membuat lawatan projek ke loji rawatan air Merapuk baru-baru ini. Projek bernilai RM13,923,778 itu meliputi projek work order to propose upgrading of Merapuk Water Treatment Plant to 2 MLD dan construction of new HLT and other associated works. Untuk rekod setakat ini, kemajuan semasa projek tersebut adalah 94.4% dan ia dijangka siap pada 24 September 2023. Dato' Amar Awang Tengah berharap dengan projek tersebut, ia akan dapat membekalkan bekalan air secukupnya di kawasan Merapuk dan berharap projek ini siap dengan sebaiknya mengikut jadual yang telah ditetapkan. Setelah lawatan tersebut, Dato' Amar Awang Tengah bersama rombongan meneruskan perjalanan ke Kampung Datu Kuala Lawas untuk solat maghrib di Masjid Kampung Datu Kuala Lawas. Beliau juga berkesempatan menyatuni Hasnifah Tanin, seorang pesakit strok dan telah menyerahkan sumbangan bagi meringankan bebannya. Berita selanjutnya, impian untuk memiliki kediaman sendiri yang selesa menjadi kenyataan buat 11 keluarga B40 di Kampung Igan. Ia selepas permohonan mereka untuk mendapatkan rumah Spektra Permata RSP di bawah skim pembesaran kampung SPK telah diluluskan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, mereka yang diluluskan permohonan itu adalah dari 20 penduduk yang memohon RSP tersebut. Okay, Alhamdulillah pada pagi ini majlis penyerahan kunci kepada 11 daripada 20 rakyat yang telah ditawarkan untuk memiliki projek Spektra Permata HDC di SPK Kampung Igan. Mereka yang menerima kunci pada hari ini adalah mereka yang telah selesai segala urusan kewangan bersama dengan pihak Mutiara Mortgage dan selesai berbagai urusan-urusan yang berkaitan. Dan Alhamdulillah setelah agak mengambil masa mereka menunggu untuk menerima kunci berkenaan hari ini, mereka boleh berpindah menjelang Ramadan lagi terutamanya. Bolehlah mereka menyambut hari raya di rumah yang baru. Beliau berkata demikian kepada media semasa majlis penyerahan kunci rumah Spektra Permata Kampung Igan pada Sabtu. Terdahulu semasa berucap, Dr. Juanda yang juga Adun Jemoring berharap pihak Mutiara Mortgage dan HDC dapat mengkaji dan melihat bagaimana untuk memastikan kos perumahan di Sarawak dapat diturunkan lagi. Ujarnya, agensi-agensi kerajaan yang berkenaan juga diseru bersama-sama mencari solusi untuk memastikan kos bagi projek perumahan di Sarawak dapat diturunkan lagi agar lebih ramai rakyat khususnya golongan muda mampu memiliki rumah masing-masing. Sementara itu, kegembiraan jelas terpancar di wajah salah seorang penerima Hashim Ismail selepas menerima kunci rumah barunya. Beliau juga merakamkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana merealisasikan impiannya untuk memiliki rumah baru. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang memberi rumah kepada kami dengan nilai yang murah terutama menjelang untuk hari raya macam ni, kami dapat rumah yang tak dapat kami nilaikan lagi lah sekarang dengan ekonomi kami yang kurang pendapatan. Seorang lagi penerima Nur Batrisha Amani Abdullah turut bersyukur setelah penantian untuk memiliki rumah sendiri menjadi kenyataan. Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana akhirnya yang ditunggu-tunggu iaitu seperti penyerahan kunci rumah akhirnya telah diserah dan yang saya tunggu, yang saya harapkan selama ini memang saya perlukan rumah sendiri. Lama sudah nak membuat rumah, akhirnya tercapai dan mohon kelengkapan yang lain moga dipermudahkanlah seperti api air supaya senang untuk kami membersih dan mengemas rumah dan diharapkan supaya sebelum puasa dan kami boleh berpuasa dan beraya di rumah baru.
Pembinaan rumah tersebut bermula pada Oktober 2020 dan siap sepenuhnya pada April 2022. Rumah RSP ini berharga RM160,000 seunit dengan tempoh pembiayaan di antara 25 hingga 35 tahun melalui Mutiara Mortgage dan kredit Sdn Bhd dengan kadar keuntungan serendah 1%. Terdahulu, Dr. Juanda menyempurnakan perasmian pembukaan Pesta Kaul Igan bertempat di Tapak Kaul Igan yang berlangsung sehingga Ahad. Pesta ini julung kalinya diadakan di Tapak Kaul Igan yang lengkap dengan kemudahan jalan raya, pentas, tempat parkir dan menara tinjau di mana ia dilaksanakan di bawah projek Kerajaan Sarawak yang telah siap sepenuhnya tahun lalu. Simbolik perasmian disempurnakan oleh Dr. Juanda dengan melempar pancing sekaligus sebagai tanda bermulanya pertandingan memancing. Peniaga turut membuka gerai jualan seawal pagi untuk kemudahan pengunjung membeli juadah serta barangan yang lain. Terdapat juga kaunter agensi dibuka seperti kaunter Majlis Daerah Matu dan Darul MDMD yang bersedia menerima sebarang pertanyaan seperti berkaitan cukai rumah dan bantuan perumahan. Pada sebelah petang pula, Dr. Juanda menyempurnakan penanaman pokok bocida di Tapak Kaul Igan. Sebanyak 40 pohon anak pokok bocida atau pokok doa ditanam di sekitar Tapak Kaul Igan bertujuan mengindahkan lagi suasana di Tapak Kaul ini di samping sebagai benteng hakisan tanah. Selesai program penanaman, Dr. Juanda turut berkesempatan menyampaikan hadiah pertandingan yang diadakan pada sebelah pagi. Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Mebafakta. Salam UKAS.